Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kementerian Pendidikan Tinggi kerana merupakan kementerian yang antara paling tinggi menerima peruntukan belanjawan tahun 2012, 12.9 bilion ringgit. Perkara pertama yang saya nak sebut dan minta penjelasan daripada pihak Timbalan Menteri. Saya cuba cari kedudukan tabung Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Sebagaimana tahun-tahun lepas, PTPTN ini terletak bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Tapi tahun ini tak ada langsung maklumat ataupun apa-apa rujukan sak kepala dan sebagainya, baik di bawah tajuk bekalan, pengurusan dan juga pembangunan. Langsung tidak ada. Sedangkan ada beberapa isu yang sangat mustahak tentang kedudukan PTPN, terutama apabila pihak kementerian membuat pengumuman bahawa Perbadanan Tabung ini telah merancang untuk mengurangkan pemberian pinjaman kepada para pelajar yang dikatakan hanya terhad kepada yuran pengajian sahaja. Maknanya cadangan daripada pihak tabung atau perbadanan untuk memotong yuran atau memotong pinjaman yang memberi sumber kepada sara diri sebagaimana secara tradisi sebelum pada ini. Ini bermakna lebih daripada 65% sumber pinjaman yang sepatutnya diberi kepada para pelajar dalam negara kita untuk tujuan melangsungkan ataupun mendapatkan menamatkan pengajian mereka sudah tentu akan terganggu oleh kerana mereka dihadkan saja kepada yuran pengajian, dan ini menjadi satu beban baru kepada para ibu bapa, ahli keluarga yang lain untuk mengisi tugas yang bakal dikosongkan sekiranya PTPN melaksanakan keputusan untuk menghadkan pemberian pinjaman kepada yuran pengajian semata-mata. Dan selebihnya saya nak tahu kenapa perkara berkenaan dengan PTPTN tiada dalam B49 dan juga P49 pada kali ini. Dan saya juga nak tanya apakah bermakna ada cadangan ataupun proposal lain daripada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk meletakkan PTPN pada satu kedudukan yang berlainan sebelum pada atau selain daripada yang pernah kita alami atau kita dapatkan laporannya tahun-tahun yang berikut. Datuk Pengerusi, saya juga nak mohon kepastian di bawah pengurusan Jabatan Pengajian Tinggi, iaitu ada satu cadangan kerajaan yang telah pun diumumkan di peringkat dasar juga kita telah persetujui bahawa kerajaan menawarkan insentif dan menawarkan galakan kepada pihak syarikat swasta untuk menjalankan tanggungjawab sosial, menggalakkan pelajar melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, dikatakan peringkat diploma dan juga peringkat pengajian tinggi. Kerajaan pernah menawarkan bawah Seksyen 346 Akta Cukai Pendapatan 1967 untuk kes-kes di mana seorang pelajar dikatakan tidak mempunyai punca pendapatan dan juga jumlah pendapatan ibu bapa yang tidak melebihi 5,000 sebulan. Kita pernah cadangkan dahulu bahawa kita beri pengecualian cukai 100% kepada syarikat yang beri beasiswa. Tetapi baru ni, Datuk Pengerusi, kita buat cadangan pula supaya potongan ni bukan saja diberi 100%, malah kita cadangkan 2 kali ganda. Di sini dikata cadangan kerajaan menawarkan kepada mana-mana syarikat swasta yang memberi beasiswa untuk tujuan atau kes yang sama tadi kepada pengajian sepenuh masa, tidak mempunyai punca pendapatan dan ibu bapa pendapatannya 5,000 ke bawah. Kita beri dia potongan kepada yang mendaftar kepada institusi berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Tinggi tempatan
potongan sebanyak 2 kali. Maknanya kalau syarikat beri beasiswa 10,000, dia layak untuk dapat potongan 20,000. Kalau dia bagi 50,000, dia dapat potongan 100,000. Adakah menasabah kita buat atau tawarkan perkara macam ni? Maknanya kalau syarikat tu membantu, memang kita galakkan, kita setuju. Tapi apakah syarikat ataupun pemberian beasiswa sebanyak 10,000 sehingga kan kita beri dia kelayakan untuk claim tuntut pengecualian sampai 20,000, satu kali ganda? Apakah tujuan sebenar? Ataupun adakah Kementerian Pengajian Tinggi sedar tentang ruangan yang diberi kepada aspek ini? Adakah Kementerian Pengajian Tinggi juga bertanggungjawab untuk memberi kefahaman atau menjalankan promosi kepada syarikat-syarikat swasta? Kerana saya, pada pandangan saya, sekiranya perkara ini tidak diberi perhatian atau tidak terdeliti, kita cuma menyediakan ruang untuk kepada syarikat-syarikat swasta, terutama yang sudah tentu sangat profit oriented dengan izin, akan berlaku banyak kedudukan di mana aspek pengecualian 2 kali ini boleh dimanipulasikan. Ini berdasar kepada pengalaman biasa, pengalaman dalam kaedah pengurusan percukaian korporat. Memang ini adalah satu ruangan atau bidang yang sangat lavish dengan izin, akan diguna pakai oleh syarikat swasta kerana kita memberi keizinan dan telah pun meluluskan kedudukan ini. Saya nak tanya, apakah peranan ataupun apakah cadangan atau kaedah nak diambil oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk memastikan perkara ini tidak ada tidak berlaku satu manipulasi besar sebagaimana yang kita tahu. Saya juga melihat ada satu catatan mengatakan bahawa untuk tahun 2012 saja 450 permohonan baru untuk menubuhkan IPTS. Tahun lepas 400 dan tahun sebelumnya 350. Ini bermakna dalam 3 tahun permohonan penubuhan IPTS mencapai 1,000 buah atau 1,000 lisen. Adakah benar perkara ini berlaku ataupun berdasar kepada laporan yang dikemukakan, berapakah jumlah yang sebenar kita luluskan setiap tahun? Adakah benar 3 tahun ada 1,018 IPTS yang memohon dan kita luluskan? Saya juga nak bertanya di dalam perkara 20,000, iaitu tentang soal pengecualian tadi. Kerana saya mendapat permintaan daripada rakan-rakan yang berminat untuk membuat sumbangan atau menawarkan beasiswa, adakah pengecualian ini diberi sepenuhnya kepada hanya yuran pengajian, sara hidup, kos pembelian bahan-bahan rujukan ataupun penyelidikan, dan juga segala bentuk kos yang bersangkutan untuk seorang pelajar itu menamatkan pengajian mereka? Persoalan ditimbulkan kerana sekiranya PTPN telah pun membuat cadangan ataupun akan membuat implementasi untuk menghadkan kepada yuran pengajian sahaja, mengenepikan atau menolak permohonan untuk pinjaman sara diri, masakan syarikat ini diberi pengecualian untuk meminta pengecualian seluruhnya, termasuk kos sara hidup, buku, yuran penyelidikan dan sebagainya? Ini perlu kita beri penjelasan kerana saya juga merasakan penyumbang-penyumbang yang berpotensi sekarang sedang menunggu keputusan dan menunggu kata putus daripada pihak kerajaan, terutama Kementerian Pengajian Tinggi, sebelum mereka melaksanakan peruntukan belanjawan syarikat masing-masing untuk tujuan mendapat pengecualian 2 kali ganda yang sangat lumayan untuk mereka dapat daripada kerajaan, terutama Kementerian Pengajian Tinggi yang ada kita tawarkan. Dan saya nak tanya lanjutan pada itu, benarkah kita hanya memulakan keputusan ini bermula pada tahun taksiran 2012 sehingga 2016? Sebab ada permintaan dikatakan bahawa antara kedua peringkat
pengajian ini ada setengahnya terpaksa dilanjutkan kepada lebih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Sebab kita merujuk kepada cadangan untuk memberi galakan melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya had 3 atau 4 tahun tu tidak memadai untuk menjadikan seseorang itu boleh menamatkan tempoh pengajian di peringkat yang lebih tinggi sebagaimana yang ditanyakan oleh Ledang sebentar tadi. Dan yang terakhir, saya ingin bertanya berkenaan kedudukan 60,000 itu Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Di bawah perkara 60,200 dan 60,100 Universiti Malaya, Pusat Perubatan Universiti Malaya, dan ke bawahnya semua ada lebih kurang perkara yang sama. Saya nak tanya berkenaan dengan penswastaan unit yang ada di dalam Pusat Perubatan Universiti Malaya ataupun PPUM yang dikatakan sebagai satu wing dengan izin yang sangat lumayan dari segi penjanaan pendapatannya. Oleh kerana unit ini menjadi unit yang mengenakan bayaran yang begitu mahal, begitu tinggi. Sebagai contoh, untuk kes-kes rawatan yang kronik yang dikatakan memerlukan rawatan lanjutan dan ubat-ubatan, kos ubatan yang terlalu mahal. Sebagai contoh, untuk satu rawatan dia boleh mencecah, sekali rawatan boleh mencecah RM14,000. Ini di antara pengalaman yang sempat saya catatkan. Perswastaan unit di bawah Universiti Malaya, iaitu Pusat Perubatan Universiti Malaya, walaupun peruntukan diberi kepada duanya hampir mencecah 1 bilion, tetapi saya nak tahu di bawah PPUM ni, adakah motif menjana pendapatan ini menjadikan wing ini self-sustainable dengan izin dan boleh membantu Universiti Malaya dari segi menguruskan sumber kewangan dan menjadi self-sustainable juga sebagaimana wing yang kita swastakan. Terima kasih banyak.